Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton yang sudi menonton channel ini. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian saya juga mendoakan kepada kalian semua, iaitu saya doakan supaya kalian sentiasa sihat walafiat, terhindar daripada segala gangguan sama ada zahir ataupun batin. Ya, gangguan batin seperti gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kemudian sentiasa murah rezeki, panjang umur, sentiasa aman dan bahagia di samping keluarga yang tercinta. Alhamdulillah. Moga-moga memberi iktibar dan moga-moga anda semua terhibur. Seterusnya saksikan selepas ini. Bertemu kembali. Ya, setelah Cik Lin tadi pingsan, yang mana seperti ada satu pukulan yang jatuh di kawasan belakang lehernya ini, seperti ada orang memukul ataupun seperti ada barang berat yang jatuh di kepalanya, dia pingsan. Ya. Kemudian perlahan-lahan bila Cik Lin dah mula sedar, Cik Lin dah mula sedarlah, dia rasa dia seolah-olah macam berada satu tempat yang lama. Tiba-tiba Cik Lin pun dah sedar. Sedar dibuka matanya pelan-pelan, dibukanya pelan-pelan. Tiup-tiup dia nampak cahaya yang terang benderang, betul lah. Dia nampak cahaya terang benderang, dia lihat ke atas cahaya lampu yang menyuluh mukanya. Seperti dalam pembedahan, nampak tak? Kalau ataupun orang yang nak cabut gigi itu, ada tak di hospital kan? Ada macam dia cahaya begitu, tepat ke wajahnya. Dia pun heran. Dia meronta-ronta, aku di mana? Aku di mana ni? Aku di mana? Tiba-tiba datanglah seorang jururawat. Dia kata, "Wahai Cik Lin, kamu sekarang berada di hospital." Hah? Di hospital? Macam mana saya belum boleh berada di sini? Dia kata, tadi ada orang nampak kamu berjalan seorang diri. Ya, ada orang nampak kamu berjalan seorang diri. Mana perjalanan kamu itu di atas jambatan. Orang nampak jambatan itu menuju ke laut. Bahkan hujung jambatan itu sudah tidak tinggal laut sahaja. Jadi orang itu nampak, ya, orang itu nampak dari jauh, dia panggil kamu tak dengar. Kata jururawat menceritakanlah apa yang berlaku. Ini cerita seorang pakcik yang mengangkat Cik Lin. Dia kata ada seorang pakcik mengangkat Cik Lin. Cik Lin dipanggil dari jauh, Cik Lin tak dengar langsung. Jadi pakcik itu pun mengambillah pelampung orang yang lemas bulat tu. Dia lontar dari jauh, kena di tengkuk Cik Lin. Sebab itu Cik Lin pingsan. Dia kata kalau tak kena di tengkuk Cik Lin, kemungkinan Cik Lin akan jatuh lemas di laut, kerana Cik Lin sudah hampir sangat di hujung jambatan dan kaki Cik Lin hampir melangkah. Satu langkah saja Cik Lin akan jatuh ke laut dan lemas. Sedangkan waktu itu hujan lebat, ombak besar. Jadi pakcik itu adalah seorang nelayan, ya, yang tengah membersihkan botnya, mengikat botnya, takut botnya terlepas oleh kerana ombak laut. Dia nampak Cik Lin berjalan seorang diri, itu yang diambilnya pelampung bulat itu, yang tempat orang untuk selamatkan orang lemas itu, dilontarnya sehingga kena dekat tengkuk belakang Cik Lin dan Cik Lin jatuh pingsan. Kalau tidak, pakcik itu masih Cik Lin lemas di laut, kata jururawat itu. Waduh, Cik Lin pun terkejut. Dia kata dia macam tak percayalah. Aku tak percayalah, dia kata. Macam mana boleh berlaku begini? Kata Cik Lin. Aku tak tahulah, kata Cik Lin. Artinya dalam fikiran Cik Lin bingunglah. Macam mana dari di asrama masuk ke dalam tandas dan tiba-tiba berada di hospital. Maka kata doktor, lihatlah dulu ya. InsyaAllah nanti ada tetamu datang. Dia lihatlah, Cik Lin pun lihat, makan ubat lihat. Lebih kurang 2 jam kemudian datang tetamu yang hadir. Alangkah gembiranya Cik Lin. Tetamu yang hadir itu adalah kawan rapatnya di asrama. Namanya Atikah. Atikah terus datang ke katil Cik Lin, terus memeluk Cik Lin sambil menangis gembira. Dia kata, "Kak, ingat kakak?" Kata Cik Lin tak bercakap apa-apa ketika itu. "Kak," kata Atikah, "ingat tak? Malam tu kakak masuk dalam tandas dan beli out mati karan, mati lecek, Kak. Aku memanggil-manggil kakak.
Aku memanggil-manggil kakak tapi kak tak menyahut. Langsung kakak tak menyahut. Cik Lin pun heran. Sedangkan Cik Lin waktu tu ada menyahut dan ada panggil namanya. Saya tak dengar pun suara kakak. Jadi saya takut kak, lagi pun gelap kak waktu tu. Dalam kegelapan itu kak, lebih kurang ada 20 minit kak mati elektrik kak. Tiba-tiba kak, elektrik hidup balik. Elektrik hidup balik dan ada security yang datang ke tandas mendengar suara jeritan saya. Pak Gad, security datang. Bertanya, kenapa menjerit? Dia kata, aku menjerit kerana mati. Kerana ya betul, dia kata, mati elektrik. Tapi saya dengar suara kau menjerit, saya pun datang sini. Kenapa? Apa hal? Kata security. Maka kata Tika, kawan sebilik saya ada di dalam tu, dalam tandas tu. Mana? Di dalam. Mungkin dia pingsan akibat mati elektrik, dia tak sedarkan diri. Tolong. Maka security pun buka satu-satu tandas, tak jumpa. Pintu tandas tu ada 6 pintu. Tandas tu ada 6 pintu, ada 6 bilik. Setiap satu bilik dibuka oleh Pak Gad ataupun security, tak ada orang langsung. Itu menyebabkan Atikah sedih dan menangis. Dan di hati Atikah pun rasa, dia pun takutlah. Dia rasa jadi tanda tanya lah, siapakah yang menemankannya ke bilik air, bilik tandas tu, siapakah? Sedangkan tak ada orang lain melainkan Kak Cik Lin. Dalam keadaan cemas itu, Atikah kata, betul Pak Gad, betul Pak Gad, betul Pak Cik, dia kata, security itulah. Tadi kawan saya ni datang malam tadi, temankan saya ke sini. Betul. Kata security itu, kalau temankan mesti ada di sini, apa tidak ada? Maka hebohlah satu asrama itu mencari Cik Lin. Heboh. Sehinggalah datang berita mengatakan bahawa Cik Lin rupa-rupanya malam itu terlepas keluar dari asrama dan berjalan ke pantai. Tapi herannya kenapa dia sampai ke pantai itu dan di hujung jambatan dekat laut tu. Itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Sampai sekarang sejak cerita ini ditulis, kata Cik Lin, dia pun tak tahu kisah ini. Kisah ini adalah kisah benar. Pada Cik Lin, dia tak tahu kenapa dia boleh sampai ke situ. Kemungkinan dia kata ada makhluk halus ataupun makhluk gaib yang mengangkat dia ke situ. Ya. Inilah misteri dan juga seram cerita ini yang sampai sekarang tidak dapat diungkai oleh Cik Lin. Ya, cuma dia pernah bertanya dengan orang yang arif tentang benda-benda gaib. Dia kata kemungkinan dalam tandas itu ada makhluk yang mengangkat awak untuk pergi ke pantai. Ya, itulah ceritanya. Ya, jadi moga-moga cerita ini dapat menjadi satu iktibar pada kita dan juga sebagai hiburan kita. Mudah-mudahan dia dapat memberi pedoman pada kita bahawa berhati-hatilah ya dalam sesuatu perkara, ya, berhati-hatilah dalam tindakan, dan kalau boleh sebelum tidur itu mandi dahulu ataupun ambil wuduk dan sebagainya lah, ya, ataupun buang hajatlah seperti membuang air besar atau kecil sebelum tidur, bersihkan diri kemudian tidur, bacalah doa pendinding seperti mana yang tertulis di awal channel ini, di awal-awal channel ini. Moga saya dan anda semua selamat. Sekian, bertemu lagi di siri-siri yang akan datang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kisah pengalaman Selangkung.